petang dan salam sejahtera. Nama saya Lauren Logeswari, anak perempuan Marimutu at Edward. Kad matrik nombor adalah 10 DAT 18F 2074. Ahli kumpulan saya adalah nama Ashwini, anak perempuan Kadiravan. Kad matrik nombor dia adalah 10 DAT 18F 2500. Seterusnya adalah Irene Melissa, anak perempuan Francis. Kad matrik nombor dia adalah 10 DAT 18F 2015. Kumpulan kami ingin membentangkan tentang tajuk keberkesanan program yang diterbitkan oleh media elektronik dan media cetak dalam mendidik dan membentuk kehidupan masyarakat. Kami juga sekumpulan berjaya mengerjakan video trailer untuk pembentangan kami. Anda boleh mengklik pautan di bawah ini. Selamat petang dan salam sejahtera. Kumpulan kami ingin membentangkan tentang tajuk keberkesanan program yang diterbitkan oleh media elektronik dan media cetak dalam mendidik dan membentuk kehidupan masyarakat. Nama saya Lauren Logeswari, anak perempuan Marimutu at Edward, kad matrik nombor 10DAT 18F 2074. Kita seramai 3 orang dalam satu kumpulan. Sekarang saya ingin mengikut berpengaruh dalam isu-isu dalam media cetak. Lepas tu, mengiklankan kempen atau rancangan yang boleh menghidupkan jiwa dan rohani. Ketiga adalah penguatkuasaan undang-undang oleh pihak institut perlu dipergiatkan dan mendisiplinkan pelajar-pelajar dari pergaulan antara satu sama lain. Apatah lagi dengan pendedahan kepada siaran yang tidak membina pemikiran positif dan nilai-nilai murni. Langkah-langkah ini seharusnya memerlukan bimbangan banyak pihak termasuk ibu bapa serta masyarakat. Justru media sama ada media cetak atau elektronik sememangnya memainkan peranan dan membentuk pemikiran remaja masa kini. Terima kasih. untuk melihat video di saluran YouTube. Video ini hanya antara 1 hingga 2 minit sahaja. Masa kecil anda untuk kami sangat dihargai. Maklumat penghasilan projek adalah terlibat. Durasi yang kita ambil adalah 10 hingga 15 minit. Lepas tu peralatan yang kita guna adalah telefon bimbit, lepas tu app, KidMaster dan CapCut. Hari yang kita ambil untuk perbincangan adalah 3 hingga 6 hari. Lepas tu lokasi. Objektif kajian adalah kami dapat mengaji punca, kesan dan serta cara yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ini di samping itu kami dapat memberi kefahaman yang menyeluruh kepada pelajar-pelajar tentang tajuk keberkesanan dan program yang diterbitkan oleh media elektronik dan media cetak dalam mendidik dan membentuk kehidupan masyarakat. Sangat dihargai. Punca-punca menggunakan media elektronik dan media cetak adalah pengaruh rakan sebaya, kurang perhatian daripada ibu bapa, mendapat hiburan secara percuma, lepas tu pusat sosial yang berinteraktif. Saya ingin memulakan pembentangan saya dari punca-punca pengguna media cetak dan media elektronik. Antaranya, pertamanya kita boleh melihat kekurangan perhatian daripada ibu bapa. Apakah kekurangan perhatian yang kita boleh melihat daripada ibu bapa? Ibu bapa zaman sekarang tidak seharusnya membuat kerja sendirinya tanpa mengawasi anak-anak mereka yang selalu menggunakan media elektronik. Ibu bapa seharusnya mengambil tahu tindakan-tindakan anak mereka yang selalu menggunakan media elektronik. Ini boleh menyelamatkan anak-anak zaman sekarang daripada terpengaruh dalam gejala negatif.
Dan juga ada segelintir ibu bapa yang bekerja jauh daripada anak-anak. Mereka menggunakan media elektronik dalam cara yang baik. Mereka menggunakan media elektronik ataupun media cetak untuk mengenal tahu apakah anak-anak mereka yang membuat dalam media elektronik, media cetak melalui media elektronik dan media cetak. Seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Bagaimanakah media elektronik dan media cetak membawa puncak kepada pengaruh rakan sebaya? Marilah kita melihat. Remaja zaman kini mudah mendapatkan kawan seluruh negara melalui WeChat, WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya, iaitu melalui media elektronik. Pada zaman ini, remaja mudah mempercayai orang yang kita dikenalkan dalam melalui social media. Bukan semua orang yang kita memperkenalkan adalah baik. Ada orang yang membuat baik kepada kita dengan memanfaatkan kehidupan kita, mengajar kita dan selalu mengiringi kita untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi ada orang juga yang tidak baik. Mereka berpura-pura membuat baik dalam kehidupan kita untuk mengambil kesempatan dalam kehidupan untuk memberi kebahayaan seperti hacker, scammer dan sebegitunya. Di samping itu, apakah punca-punca yang terdapat dalam menggunakan media cetak dan media elektronik? Kita boleh melihat kepada mendapat hiburan secara percuma. Apakah hiburan yang kita boleh mendapat secara percuma dalam menggunakan media elektronik dan media cetak? Video games. Marilah kita melihat dalam kehuraian video games. Permainan video membantu dan membentuk semangat berpasukan dan kolaborasi sikap seseorang individu. Dalam ini kita boleh melihat seseorang individu dalam menumpukan perhatian yang sangat teliti dalam mencapai kejayaan dalam video game. Dalam ini itu menunjukkan kemampuan seorang individu. Tapi bukannya semuanya manfaat kepada seorang individu. Kita juga mendapat punca negatif, iaitu boleh mengehatkan pergerakan dan aktiviti luaran yang menyebabkan masalah kegemukan dan pelbagai masalah kesihatan yang lain, dan juga menyebabkan gangguan tidur dan masalah tidak cukup tidur. Akhir sekali, dalam pembentangan saya adalah punca-punca yang boleh mendapat dalam menggunakan media elektronik dan media cetak adalah pusat sosial yang interaktif. Apakah itu pusat sosial yang interaktif? Kalau seseorang individu yang tinggal di rumah seseorangan, dia boleh menjadi sikap interaktif kepada semua orang yang melalui media elektronik seperti sosial media boleh mengenalkan beberapa orang seluruh dunia. Mereka boleh berfikiran berinovasi dan kreatif. Proses pembelajaran boleh ditingkatkan kerana peranti ini memberi peluang untuk pembelajaran kendiri. Kita tidak perlu memfokuskan seseorang itu untuk mengusahakan diri sendiri. Mereka menaik secara individu dalam menggunakan media elektronik dan media cetak. Dan juga kita juga dapat punca negatif, iaitu mengalahkan kepuasan sendiri yang menyebabkan ketagihan dan boleh berlaku pembaziran dari segi masa. Selamat pagi dan salam sejahtera. Seterusnya, saya menerangkan tentang Seksyen 1 pie chart, iaitu jantinan, umur serta bangsa. Jantinan adalah sebanyak 50%, iaitu 22 orang responden perempuan, manakala seramai 22 orang responden terdiri daripada lelaki. Itu umur adalah terdapat 32 orang responden terdiri daripada golongan yang berumur antara 21-23 tahun, manakala sebanyak 18.2%, iaitu 8 orang responden yang berumur di antara 18 hingga 22 tahun. Sebanyaknya 9.1%, iaitu 3 orang responden yang berumur 24 tahun ke atas, yang paling sedikit saja. Seterusnya, bangsa secara majoriti seramai
25 Melayu bersama dengan 56.8% responden yang terdiri bangsa orang India. Manakala 16 orang responden adalah berbangsa Melayu. Terdapat juga responden berbangsa Cina sebanyak 2 orang dan seorang saja responden yang terdiri daripada bangsa lain-lain. Pengamalan penghasilan projek adalah 3 jenis iaitu kreativiti, penambahan ilmu serta bekerjasama bersama ahli kumpulan. Ahli kumpulan saya berkongsi kreativiti mereka. Masa kita bersama-sama membincangkan tentang projek tersebut, kita harus menambahkan ilmu dan pengetahuan. Kami adalah berkongsi bekerjasama bersama ahli kumpulan. Sebenarnya, terdapat beberapa kebaikan dan keburukan dalam media elektronik dan media cetak. Menyampaikan maklumat kebaikan pertama, media-media ialah dapat menyampaikan sesuatu maklumat dengan cepat kepada kumpulan sasaran. Banyak perkara dan peristiwa perlu diketahui oleh masyarakat dalam keadaan dunia yang sering kali dilanda bencana. Peranan media elektronik dan media cetak amat penting. Medium periklanan. Media juga turut digunakan oleh syarat-syarat perniagaan untuk memasarkan barang mereka. Media elektronik seperti televisyen dan internet juga turut digunakan untuk memasarkan sesuatu barang yang berkhidmatan, membuka peluang pekerjaan. Selain itu, kewujudan media juga telah dapatkan membuka banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. Mengisi masa lapang. Di samping itu, media seperti televisyen juga dapat mengisi masa lapang seseorang dengan menonton pelbagai rancangan yang disiarkan. Seterusnya, saya nak sambung kesan negatif. Penyebaran berita palsu di internet. Di samping kesan baik, media juga mampu membawa kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Mempengaruhi minda kanak-kanak. Media seperti televisyen banyak mempengaruhi minda kanak-kanak. Cerita-cerita tentang bergaduh amat diminat oleh kanak-kanak. Terdapat sebilangan kanak-kanak yang meniru aksi ganas dan berbahaya yang terdapat di televisyen. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menceritakan tentang cabaran penghasilan projek. Pertamanya, pengurusan masa menjadi cabaran yang terutama. Akibatnya ada ahli kumpulan yang bekerja sebagai part-time. Oleh itu, pengurusan masa menjadi cabaran yang terutama. Keduanya, penggangguan internet. Ketiganya, mencari maklumat. Maklumat yang dikendaki tidak mudah dicari di internet. Pengajaran penghasilan video. Maklumat berbentuk berita ini pula disalurkan melalui media elektronik dan media cetak. Penyampaian maklumat dan pendidikan kepada masyarakat. Ketiganya adalah unsur-unsur keganasan. Terdapat 3 cara bagi mengurangkan pengaruh media elektronik dan media cetak. Pertamanya, berita, newspaper dan media massa. Sekian daripada saya. Terima kasih dan stay safe semua.